أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النظام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا اللهم إنا ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك رب اشرح لنا من صلانا لسانا يفقهك قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan jika takut ia jika sembahyang luput takbiratul ihram serta iman, maka sunat ia berhenti hingga sembahyang Jumaat, padahal ia berdiri. Dan jika takut ia bimbang, jika bimbang ia, jika takut ia seorang, seorang di sini takut ia seorang ialah seorang yang baru datang kepada masjid pada hari Jumaat. Takut tu dia bimbang, dia takut jika sembahyang, jika dia mulai sembahyang sunat. Jika ia mulai sembahyang sunat. Jika ia mulai sembahyang tahiyatul masjid. Takut akan luput takbiratul ihram serta iman. Luput takbiratul ihram tu kembali pada takut. Maf'ulun bih bagi takut. Takut bimbang akan luput takbiratul ihram serta iman. Yang semalamnya katanya apabila dia baru datang ke masjid. Apabila dia baru datang ke masjid padahal imam dah mulai baca khutbah Jumaat. Artinya imam dah duduk di atas mimbar walaupun belum baca khutbah. Artinya imam dah mulai baca khutbah. Maka sekiranya kalau dia dah solat qabliyah Jumaat, maka ketika tu sunat dia sembahyang tahiyatul masjid. Tetapi kalau dia belum solat qabliyah Jumaat kat rumah, maka dia datang tu dia sembahyang sunat sunat qabliyah Jumaat serta niat tahiyatul masjid. Maka sekarang hari ni pula dia katanya fardu masalahnya kita baru datang ke masjid. Imam tu dah dekat-dekat nak habis khutbah. Khatib. Khatib tu khutbah dia tu kita dengar tu macam tak berapa minit lagi lah nak habis khutbah dia, nak mulai qomat solat Jumaat.
maka kita dah agak tengoknya sekiranya kalau kita mulai sembahyang tahiyatul masjid atau kita mulai sembahyang qabliyah Jumaat, maka tak akan sempat nak mulai takbiratul ihram serta dengan imam. Maknanya meluputkan akan takbiratul ula bersama dengan imam. Takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka sekiranya kalau begitu, kita katanya kita masuk tu imam dah mulai khutbah yang kedua. Dah di dalam khutbah yang kedua. Maka kita tengok dengan masa ni kalau kita mulai sembahyang sunat, maka boleh jadi berat pada sangkaan kitanya, kita tak akan dapat takbiratul ula, takbiratul ihram berserta dengan imam. Berserta dengan imam tu dengan maknanya imam selesai takbiratul ihram, kita masuk dalam takbiratul ihram. Imam akbar, kita pun Allah. Tak sempat nak begitu. Maka sekiranya kalau jangkaan kitanya kita baru datang ke masjid padahal imam tu padahal khatib tu sedang baca khutbah di hujung-hujung khutbah. Sekiranya kalau kita mulai kita sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sunat qabliyah Jumaat yang kita belum solat lagi kat rumah, kita akan luput takbiratul ihram serta iman. Maka sekiranya kalau begitu nak buat macam mana? Maka jangan solat. Jangan solat sunat itu, kita jangan solat. Sembahyang mana? Solat tahiyatul masjid atau sunat qabliyah Jumaat tu jangan kita solat. Jangan kita solat. Begitu juga kalau sembahyang biasa. Kita datang ke masjid, tengok masa tu ada seminit lagi orang nak qomat. Dalam jakaan seminit tu kita tak dapat selesailah 2 rakaat sunat tu. Maka jangan kita masuk dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sunat qabliyah. Bahkan yang sunat bagi kitanya tunggu. Maka sunat ia berhenti. Dia berhenti, dia tunggu. Tunggulah mudah katanya. Maka sunat ia seorang tadi berhenti, ini tunggu hingga sembahyang Jumaat. Hingga imam mulai sembahyang Jumaat. Jadi maknanya jangan duduklah. Padahal ia berdiri, tunggu dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Tunggu dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Pasal apa jangan duduk? Nanti sekejap lagi. Begitulah. Jadi maknanya kita baru masuk masjid. Sekiranya masa nak mulai qomat sembahyang saat itu ada tak berapa minit. Ada seminit lagi atau ada seminit setengah atau 2 minit. Kita dah agak katanya seminit 2 minit ni tak dapat selesai, kita akan sembahyang sunat qabliyah atau tahiyatul masjid. Padahal imam tu dah mulai takbiratul ihram. Kalau kita mulai solat tu jadi boleh jadi sempat dengan imam tu, imam tengah-tengah bacaan Fatihah ataunya imam dah baca surah. Atau kalau beratnya boleh jadi kita tak sempat rakaat berdiri bersama dengan imam. Tak dampak dalam rokok bagi imam. Itu lebih jauh lagi. Maka sekiranya kalau jakaan kitanya begitu, maka kita masuk tunggu imam masuk di dalam sembahyang zuhur atau sembahyang Jumaat atau lain-lain. Lepas tu tunggu tu dalam keadaan berdiri.
sebab kita penting kepada dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, itu fadilat yang besar. Dapat beserta takbiratul ihram kita bersama dengan imam itu adalah fadilat yang besar. Sehingga Nabi katanya, kalau nak tukar dunia ini ke semua dengan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, tak boleh nak tukar lagi. Besar sangat. Jadi kita pentingkan, biarlah kita tak dapat sembahyang sunat qabliyah tahiyatul masjid lagi pun, asalkan kita dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, sebab fadilatnya besar. Habis itu kita tunggulah, tunggu nanti imam mulai solat Jumaat. Kalau Jumaat, kita tunggulah imam tu sembahyang zuhur. Kalau sembahyang zuhur, kalau maghrib, maghrib lah. Tapi cara kita tunggu tu, tunggu di dalam keadaan berdiri, jangan duduk. Tunggu tu di dalam keadaan berdiri, jangan kita duduk. Sekiranya kalau tidak ada keuzuran. Maka apabila begitu, jadi maknanya kita tunggu imam pun takbiratul ihram mulai sembahyang Jumaat. Artinya fardu sembahyang yang lain daripada Jumaat. Imam mulai takbiratul ihram masuk di dalam sembahyang fardu Jumaat atau fardu lain, maka kita pun takbiratul ihram terus. Imam akbar, Allahu akbar, habis akbar imam tu kita pun mulai takbiratul ihram sembahyang Jumaat lah ni. Kalau Jumaat, kalau maghrib pun maghrib lah. Mana-mana pun kita pun mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita niat sembahyang Jumaat lah kalau Jumaat. Kalau maghrib pun niat sembahyang maghrib lah. Usalli fardal maghribi, usalli fardal Jumaati. Katalah. Dan apabila kita buat begitu, dapat masuklah tahiyah di dalamnya. Di dalam sembahyang kita. Dapatlah, maka masuklah tahiyah maknanya sunat tahiyatul masjid. Dapat masuklah tahiyatul masjid di dalamnya, di dalam sembahyang yang kita sembahyang itu. Kalau Jumaat maknanya masuklah tahiyah di dalam perbuatan sembahyang fardu Jumaat. Kalau sembahyang lain pun sama. Jika diniat sertanya sekali maka masuklah tahiyah, yakni tahiyatul masjid di dalamnya dalam sembahyang Jumaat. Di dalamnya dalam sembahyang Jumaat. Tapi nak masuk tu jika ada qasad, jika ada niat, jika ada qasad sertanya, jika ada niat, ada qasad tahiyatul masjid serta sembahyang Jumaat. Serta sembahyang Jumaat. Dan jika tiada niat, niat tahiyat, lepaslah tututan sunat tahiyat. Lepas tututan sembahyang tahiyatul masjid. Di sini tu beberapa perkara yang sebaliknya, yang ada di belakang dia tu banyak. Satunya, kita utamakan takbiratul ihram serta imam. Dalam masalah kita ni, di belakang dia tu ada beberapa masalah. Di belakang dia ada beberapa masalah. Satunya nak cerita di sini, kita pentingkan akan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Habis sebutan takbiratul ihram imam, terus kita mulai masuk dalam takbiratul ihram. Satu. Dan yang keduanya, kenapa kita tunggu dalam berdiri? Sebab
masuk dalam masjid kalau nak dapat fadilat sembahyang tahiyatul masjid, jangan kita duduk. Sekiranya kalau kita masuk di dalam masjid dan kita duduk, kita masuk dalam masjid, kita duduk dengan tidak ada uzur, maka duduk itu meluputkan waktu sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, masuk, duduk terus. Maka duduk kita tu meluputkan peluang kita nak buat sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tu dia kata di sini, tunggu tu dalam keadaan berdiri, jangan duduk sekiranya kalau duduk meluputkan fadilah sembahyang. Maknanya dah habis peluang untuk kita nak buat tahiyatul masjid. Maknanya kalau masuk masjid kita duduk, dah tidak ada sunat tahiyatul masjid untuk kita. Dah tidak ada tahiyatul masjid untuk kita. Melainkan duduk kerana nak minum. Itulah lah. Kita datang ke dalam masjid, masuk dalam masjid, dah go. Lepas tu kita nak minum. Kita nak minum tu, minum dalam masjid, maka duduklah. Duduk untuk minum tu tak meluputkan. Sengaja duduk dengan tak ada uzur tu meluputkan akan masa, meluputkan akan tahiyatul masjid. Dah tak sunat dah. Dua. Tiga ialah tahiyatul masjid ni, masalah sembahyang tahiyatul masjid. Maksudnya kita sembahyang tahiyatul masjid, maksud dengan tahiyatul masjid, tahiyah itu maknanya membesar akan masjid, memberi kehormatan kepada masjid. Maka apabila kita masuk masjid, sekurang-kurangnya nak bagi ada solat. Apabila kita masuk masjid, sekurang-kurangnya nak bagi ada solat. Mana-mana solat pun dah hasil dah oleh fadilat tahiyatul masjid. Walaupun kita sembahyang lain daripada tak niat. Walaupun kita sembahyang yang lain, sembahyang zuhur, sembahyang fardu zuhur, sembahyang tarawih, tapi termasuk juga tahiyatul masjid atas jalan qasad. Apakah lagi kalau usalli fardha, usalli sunnata tahiyatul masjid, itu memanglah dapat terus. Tetapi kalau kita masuk masjid, contoh pada masalah kita ni, kalau kita katanya kita masuk masjid, imam dah mulai solat Jumaat, imam dah mulai sembahyang zuhur, imam dah mulai sembahyang lain-lain lagi. Maka kita takbiratul ihram, sembahyang fardu yang kita masuk nak solat tu lah. Dalam masa itunya, dalam keadaan begitu, kita teringat juga dalam hati untuk nak jadikan sembahyang zuhur kita ni jadi tahiyatul masjid. Teringat qasad juga dalam hati kita. Untuk nak jadikan sembahyang maghrib kita ni tahiyatul masjid. Kalau Jumaat, qasadkan katanya kita jadikan juga sembahyang Jumaat kita ni tahiyatul masjid. Lepas tu dikehendaki dengan niat tahiyatul masjid. Apabila kita sembahyang Jumaat, ada niat juga sembahyang tahiyatul masjid, tapi jangan letak dalam niat. Yang usalli fardal Jumaati rak'ataini wa tahiyatul masjid. Jangan begitu. Itu bersekutu pada niat masa takbiratul ihram, tak boleh. Tak boleh begitu. Masa kita niat begitu sajalah. Niat macam biasalah. Usalli fardal maghribi. Sajaku sembahyang fardu maghrib. Yang akhir, Allahu Akbar. Kan? Niat begitu. Lepas tu jangan kita sajaku sembahyang fardu maghrib serta tahiyatul masjid. Isyrak pada sembahyang tu tak boleh. Sembahyang mesti satu-satu. Niat sembahyang mesti satu-satu. Faham gitu? Kalau maghrib lah. Kalau fardu lah. Kalau fardu maghrib. Tak boleh campur dengan yang lain. Kalau tidak, untunglah. Kalau kita musafir, sajaku sembahyang fardu zuhur dan sembahyang asar.
arba'a raka'atin. Kalau dia musafir ya, kalau boleh kongsi, zuhur 2, asar 2, macam mana dia buat? Kalau boleh kongsi, dia nak qasar semayang asar, dia nak qasar semayang zuhur. Jadi yang nun 2, yang ni 2. Usalli sajaku semayang fardu zuhur dan fardu asar fa raka'at. Jadi ke tidak? Tak jadi. Kongsikan di dalam isyrak, bersekutu dalam niat tu tak memadai. Sebab tu niat di sini dia kata jika niat sertanya maksudnya masa kita niat takbiratul ihram dengan sembahyang Jumaat atau sembahyang lain tu niat Jumaat sajalah. Sajaku sembahyang fardu Jumaat, sajaku sembahyang fardu Maghrib, sajaku sembahyang fardu Zuhur hingga akhir. Tetapi ketika kita nak takbiratul ihram tu ada ingat kata ni nak jadi tahiyatul masjid juga ni. Ada terlintas di dalam hati kita, bagi ada terfikir dalam fikiran kita, dalam hati kita bahasanya ini pun sembahyang Jumaat kita pun jadi tahiyatul masjid juga ni. Begitu. Tapi jangan letak dalam takbiratul ihram capuk sajaku sembahyang fardu Jumaat serta tu tak boleh. Lepas tu kita teringat saja. Teringat belum takbiratul ihram pun tak mengapa. Ingat. Belum pada kita nak takbiratul ihram Jumaat ni ingat. Jemaah aku ni sekali dengan tahiyatul masjid dah ni. Terlintas macam tu. Lepas tu kita takbiratul ihram niat Jumaat biasalah. Kita takbiratul ihram niat sembahyang maghrib biasalah. Jangan capur dalam niat. Itu tidak sah niat. Cumanya bagi teringat katanya tahiyatul masjid juga. Zuhur ni jadi tahiyatul masjid juga. Mana aku sembahyang zuhur ni, sembahyang tahiyatul masjid pun dalam ni lah juganya. Teringat macam tu. Maka dah dapat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang Jumaat hasil fadilah sembahyang tahiyatul masjid pun dapat. Walaupun kita tak solat, tak ada niat, tak tuju kepada tahiyatul masjid betul-betul sekalipun, tak mengapa. Dah dapat fadilat. Tapi kalau dia solat Jumaat atau solat Jumaat sembahyang yang lain, dengan tak ada teringat, dengan tak ada terlintas dalam hati dia kata nak jadikan tahiyatul masjid juga, maka lepas fadilah sembahyang tahiyatul masjid tak dapat, tetapi lepas daripada tututan sunat tahiyatul masjid. Maknanya hukum makruh tak dapatlah. Tak datanglah hukum makruh tu. Sebab lepas pada tututan. Begitu. Ini sama di antara apa dia? Sembahyang Jumaat dan sembahyang lain-lain. Maka kalau tak sempat, kalau ada masa luas tu, kita boleh solat tahiyatul masjid lain, qabliyah lain kan. Lepas tu kalau dia begini, kalau kita katanya kita datang ke masjid sana itu, pada sembahyang biasa tengok jam tu ada 10 minit lagi nak mulai qomat. Nak mulai qomat tu ada 10 minit lagi. Maka sekiranya kalau begitu kita tahiyatul masjid dululah. Tahiyatul masjid saja. Sajaku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis tu 2 rakaat qabliyah pula. Dah qabliyah pula. Habis qabliyah tu tengoklah kalau kita nak berzikir ke, kalau tengok ada masa lagi, ada masa 4 minit lagi. Nak sunat mutlak pula ke? Contohnya. Tapi masalah sunat qabliyah ni, sunat qabliyah dan ba'diyah ni ya afdalnya solat kat rumah. Solat kat rumah maknanya apabila kita nak datang, apabila masuk waktu maghrib, kita pun solat qabliyah maghrib kat rumah. Lepas tu datang masjid. Habis datang masjid, kalau ada masa kita, ada masa untuk tahiyatul masjid, buatlah tahiyatul masjid. Kalau tidak ada masa, maka tengok dengan masa imam tu dah ada seminit lagi nak mulai masuk solat maghrib. Artinya imam dah masuk solat maghrib, maka sekiranya kalau ada seminit tu, maka jangan kita duduk.
Sekiranya kalau tengok masa tu ada seminit lagi, tak sempat dah kita nak habis tu. Kalau kita mulai pun maknanya tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka tunggu dalam keadaan berdiri. Nanti imam mulai solat maghrib, kita pun solat maghrib. Dalam niat saja kurs semayang fardu maghrib tu, dalam masa tu kita ingat katanya nak jadikan semayang ini tahiyatul itu, jadikan tahiyatul masjid. Maka dapat. Begitulah. Begitu juga kalau imam dah di dalam solat. Habis. Kemudian katanya dan sembahyang sunat pada ketika qomat itu makruh. Maknanya orang dah qomat, Bilal mulai qomat, kita nak mulai solat sunat. Bilal mulai qomat, kita nak mulai makruh, kita mulai sembahyang sunat pada ketika itu. Maknanya tak payah kita sembahyang sunat lah. Tunggu kita tunggu sembahyang fardu terus. Lepas tu caranya macam tadi. Tu maknanya dan sembahyang sunat pada ketika qomat itu makruh. Sama ada tahiyatul masjid atau lain. Jika takut luput takbiratul ihram serta imam. Makruh. Jadi maknanya tak payah kita mulai solat lah. Nanti tunggu sembahyang fardu bersama dengan imam. Dan kita qasad akan jadi tahiyat masjid juga. Jadi maknanya tumpan lah. Jadi maknanya kita niat sembahyang zuhur, niat sembahyang Jumaat, niat sembahyang maghrib kan. Tapi tahiyatul masjid tu tumpan. Begitu. Sebab tu kita ni nak sembahyang maghrib ni nanti jadi tahiyatul masjid selalu teruslah. Ingat gitu. Bab ahkamis salati. Ini suatu bab pada menyatakan beberapa hukum sembahyang. Bukan nak cerita hukum wajib, sunat, haram, makruh macam dulu. Hukum tu dah lepas. Sembahyang ada berapa hukum? Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat, ada makruh, ada haram. Begitu. Ada beberapa hukum dia. Macam dulu dah nyata. Maka di sini dikehendaki dengan hukum di sini iaitu syurutnya, syarat-syaratnya, syarat-syarat sembahyang. Syarat tu ada dua, syarat wajib, syarat sah. Syarat sembahyang, ingat kalau sebut kata syarat sembahyang, kalau orang tanya kita yang mana ke syarat sembahyang, kita kena tanya balik. Syarat wajib ke syarat sah? Syarat nak sah solat ke syarat nak wajib solat? Kena tanya balik. Syaratnya, syarat sembahyang ada dua. Syarat sah sembahyang seperti menghadap kiblat, menutup aurat, menyuci daripada najis dan hadas. Itu syarat bagi nak sah solat. Adapun akil balik Islam, itu syarat nak jadi wajib. Begitu. Dan fardunya, yakni rukun-rukun lah. Dan fardunya, fardu sembahyang, bukan fardunya zuhur, asar, maghrib. Bukan maksud begitu. Yang nu dah lepas. Yang nu dah lepas. Dikehendaki fardu di sini, rukun-rukunnya. Sebab rukun wajib kena buat kan. Rukun wajib kena buat, sebab tu dia panggil fardu. Fardu wajib benda sama dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i, wajib dan fardu satu makna, melainkan di dalam bab haji. Dan beberapa sunat, bukan nak cerita sunat witir, sunat tarawih, sunat raya. Itu dah bilang dulu. Dia kena sunat maknanya
perbuatan yang sunat di dalam solat. Mana fardu, mana perbuatan atau perkataan yang wajib kita buat dalam masa solat. Ni sunat-sunatnya, sunat sembahyang, maknanya perbuatan atau perkataan yang jadi sunat di dalam solat. Takut salah faham. Beberapa hukum sembahyang, beberapa hukum sembahyang, iaitu syarat dan fardu dan sunat. Bukan hukum-hukum syarak. Bukan maksud dengan hukum syarak di sini. Adapun hukum syarak tentu bersangkutan dengan solat, kita dah habiskan. Sembahyang ada kalanya fardu ain, ialah sembahyang 5 waktu. Begitu. Sembahyang yang fardu kifayah ialah jenazah, sembahyang jenazah. Sembahyang ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya setengah sembahyang tu sunat, setengah sembahyang tu makruh pun ada, setengah sembahyang tu haram pun ada. Maka di sini tak dikandap begitu. Fardunya ialah rukun-rukunnya. Sunatnya, yakni sunatlah macam apa dia? Baca surah, baca doa iftitah, apa dia lagi? Tasbih dalam rokok, sujud. Tu sunat-sunat. Tahiyat pertama. Itulah sunat-sunat. Ab'an ke hayat ke, tengok di situ. Jadi fardunya yang ni rukun, bukan fardu, mana fardu ain, maknanya sembahyang fardu 5 waktu. Bukan nak cerita pasal tu, itu dah selesai. Dan beberapa sunat dan beberapa yang makruh, beberapa perkara yang makruh di dalam solat. Seperti berpaling dengan muka kiri kanan atas langit, memandang kepada langit, paling ke kiri, paling ke kanan. Contohnya, itu adalah perkara yang makruh. Dalam maknanya bab ini nak menyatakan syarat sembahyang dan rukun sembahyang dan perkara yang sunat di dalam sembahyang dan perkara yang dimakruh di dalam sembahyang. Bermula makna syarat itu barang yang terhenti atasnya sah sembahyang. Kalau gitu syarat sah. Dan makna syarat itu, maksud dengan kata syarat tu ialah barang yang terhenti atasnya sah sembahyang. Terhenti atasnya atas barang sah sembahyang. Jadi sembahyang kita nak sah nak dihukumkan dengan kata sah ke tidak, terhenti di atas dia ni ada perkara ini ke tidak. Tengok, ada wudu masalah. Wudu. Sembahyang kita sah ke tidak, tengoklah. Ada wudu, ada sah. Tak ada wudu, tak ada sah. Begitu. Itu dia panggil syarat. Begitu juga ada menghadap kiblat, ada sah sembahyang kita. Tak ada menghadap kiblat, tak ada sah sembahyang kita. Cakap kita tak ada gitulah. Tak ada gitulah senang. Itu dikatakan syarat. Ada dia sah sembahyang, tak ada dia tidak sah sembahyang. Begitu ya. Dan bukan daripada kejadiannya kejadian sembahyang. Dan bukan daripada kejadiannya kejadian sembahyang. Maknanya tak masuk di dalam perbuatan. Makna bukan diri solat. Dan bukan ia daripada kejadiannya kejadian solat. Makna dia bukan diri solat. Maknanya tak masuk di dalam diri solat. Dia kalau ni takbiratul ihram Fatihah, bacaan Fatihah berdiri ialah diri solat tu kan. Juzuk dia masuk dalam solat. Lepas tu kalau baca surah habis lepas pada Fatihah, itu solat juga. Sebab kita buat dalam masa solat. Walaupun bukan fardu, bukan sunat kan.
Duduk dalam solat juga. Apa dia? Baca doa iftitah masuk dalam solat ke tidak? Masuklah sebab kita buat dalam solat. Begitu. Tetapi wuduk ni dah masuk dalam perbuatan solat ke tidak? Tak. Menutup aurat pakai baju, pakai kain, itu tak masuk dalam perbuatan solat. Sebab solat-solat tu mana dia? Mulai daripada takbiratul ihram habis di salam. Permulaan takbiratul ihram, ujung dianya, akhir ianya ialah salam. Maka wuduk belum kan? Menutup aurat belum. Begitu. Menghadap kiblat belum. Maknanya menyuci, menutup aurat itu tak masuk di dalam kejadian sembahyang, tak masuk dalam hakikat sembahyang. Ni kalau rumahnya kejadian rumah apa dia? Tiang, dinding, pintu, lantai, bumbung. Lepas tu kalau halaman bukan rumah. Kan? Halaman tu tempat ruang di depan, halaman bukan rumah. Pagar pun bukan rumah. Tapi nak sepenuh rumah kena ada halaman. Begitu. Nak bagi terkawal rumah kena ada pagar. Bukan dia rumah. Itu dikatakan syarat. Kita nak dia maknanya syarat itu luar daripada sembahyang, maknanya tak masuk dalam makna sembahyang, tak masuk dalam hakikat sembahyang. Kalau rukun tu maknanya juzuk bagi sembahyang. Perbuatan sembahyang, juzuk bagi sembahyang. Tengok dia katanya maka iaitu 8 perkara. Maka iaitu 8 perkara, iaitu syarat. Syarat sembahyang, yakni syarat nak sah sembahyang tu ada 8 perkara. Pertama, Islam. Syarat nak sah. Syarat nak wajib tu dia tak ada cakap di sini. Syarat nak sah sembahyang tu yang pertamanya agama tu agama Islam. Dengan maknanya orang yang bukan Islam tidak sah sembahyang. Walaupun dia tahu sangat cara sembahyang tu, dia tahu sangatlah. Sunat begini, wajibnya begini. Kita kata dia belajar kitab bab solat, dia belajar kitab musalli masalah. Dia alim bab solat, tapi dia tak masuk Islam, maka sembahyang dia tidak sah. Walaupun fasihnya bacaan Quran, alimnya bab solat, sekalipun solat dia tidak sah. Maka tafri'nya, maka tiada sah sembahyang orang kafir daripada mana sembahyang yang berlaku daripada orang kafir. Mana sembahyang yang disembahyangkan oleh orang kafir itu tidak sah. Dengan maknanya tak lepas daripada kalau dia mati dan kafir itu, seksa kafir, seksa tak solat pun kena juga. Syarat yang kedua, mumayyiz. Dia ada syarat. Kalau balik ni syarat nak jadi wajib. Akhir balik Akhir balik ni syarat nak jadi wajib. Sini kita cakap syarat pasal syarat nak jadi sah sembahyang. Mana sekurangnya mumayyiz. Sekurangnya mumayyiz. Walaupun tidak balik. Maknanya kanak-kanak yang sudah tamyiz tu sah dah solat dia. Apabila solat dia tu sah, kita nak ambil dia jadi imam, dah boleh lah. Tapi lebih aulanya ambil orang balik. Tapi nak ceritanya kalau kanak-kanak dah tamyiz, dia pandailah bab solat tu. Dia pandailah bab solat, dia tahulah. Maka kita nak ikut jadi makmum dia, boleh.
nak ikut jadi makmum dia tu boleh. Tetapi kalau ada orang balik, lebih aula orang balik. Sebab sembahyang kan sembahyang mumayyiz tu dah sah. Sebab tu boleh nak ikut. Dia jadi imam. Mumayyiz, syarat yang keduanya mumayyiz, maka tiada sah sembahyang yang tiada mumayyiz. Sembahyang kanak-kanak yang tidak tamyiz lagi tu tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Sebab orang yang belum jadi tamyiz ini bukan ahli niat. Bukan ahli niat. Mana niat dia tak terjadi lagi. Niat dia tak jadi lagi. Bukan ahli niat, niat dia tak jadi. Macam tu juga orang kafir bukan ahli niat. Maka sembahyang wudu berajak kepada niat. Setiap ibadat yang berajak kepada niat, maka orang kafir tidak sah. Kanak-kanak yang belum tamyiz tidak sah. Begitulah. Dua habis. Kemudian kita akhir pada kata syarat yang ketiga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min dhikrikal karim waj'alna 'amalana khalisatan liwajhika استدعم كما قرأنا فاصنع سمعنا وردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Baba datang salam bila Baba? 16. 16 ya? Kalau tak InsyaAllah. 16 ni. Ya. InsyaAllah. Ya. 2 kitab kan? Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.